أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. And then kalau Zizi lah saya tanya, apa yang membuatkan Zizi ada satu turning point? Uh, Ha. saya tak pernah ni bercerita begini dengan orang ni. Kau dah buat macam-macam ni, Nur Fazila. Dia cakap dengan diri sendiri. Sebenarnya untuk pengetahuan Zizi, apa yang Zizi tanya itu sebenarnya salah satu daripada jarum atau cabang daripada hasutan iblis dan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita peluang dapat meneruskan lagi aktiviti kita mendalami satu potong ayat Al-Quran. Jangan rasa kecewa, jangan rasa rendah diri walaupun satu ayat. Sebab sekurang-kurangnya ada satu hadis Nabi yang menjadi moto untuk tadabbur hati kita, iaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Dan sekiranya dua proses ini berlaku sekarang dalam program kita hari ini, insya-Allah kita adalah sebaik-baik manusia yang ada di waktu sekarang ini. Jadi, berbangga dengan diri kita kerana Allah bagi peluang kepada kita untuk jadi sebaik-baik manusia. Walaupun tak boleh jadi hari-hari, sekurang-kurangnya saat ini kita termasuk dalam orang yang terbaik. Boleh? Jadi hari ini salah satu perkara penting dalam kehidupan seorang manusia adalah memuhasabah diri. Dan tidak ada cara muhasabah yang paling terbaik diajar di dalam Al-Quran melainkan mesti kena bertaubat. Bila kita mula bertaubat, Allah Ta'ala akan membuka satu lagi ruangan dalam hidup kita, rahsia dalam hidup kita, ilmu dalam hidup kita yang kita tak pernah jangka. Dan ini adalah taubatan nasuha. Jadi untuk bincang tajuk ini, sudah pasti saya menjemput orang yang selayaknya, yang mahir bacaan Qurannya, yang lunak suaranya bersama dengan kita. Kalau bukan kakak Zizi Kirana bersama dengan kita. Assalamualaikum Zizi. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah. Iya, sehat saya. Boleh bawa kalau kau? Boleh tak Ustaz? Boleh. Boleh. Jadi Zizi, macam mana? So, apa perkembangan terbaru? Macam mana dengan adakah album-album baru ke? Ada single baru ke? Sekarang ni dalam proses nak buat lagu baru juga. Ada beberapa juga lagu featuring dengan artis yang lain. So, insyaAllah doakan Ustaz. Amin. Semoga dimudahkan urusan. Dan by the way, di kesempatan yang ada ini, tahniah untuk lagu Qamarun. Wa ajmalu minka lam tara qat'ain, ya. Tahniah. Ya, semoga ada satu dua benda yang kita buat dalam kehidupan ini membuatkan at least ada reason lah untuk Nabi sayang kita. At least ada reason untuk Nabi sayang kita. InsyaAllah. So hari ini kita nak baca surah At-Tahrim, betul? Ayat berapa tu Zizi? Ayat 8. Ayat 8. Jadi kalau Zizi nak mula dulu bolehkah? Okey, boleh. Saya cubalah Ustaz ya. Boleh bawa kalau kau. Dari kau saja bawa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bagus. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Bagus.
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أيوة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أيوة. Saya ambil noh. Auzubillah. Ustaz sambung Nur. boleh? Boleh. Ambil nafas lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Wow, ni cerita apa ni Zizi? Apa maksud ni? Apa terjemahannya Zizi? Kalau ni dia cakap wahai orang-orang yang beriman, yang ayat Mhm. pertama tu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat semurni-murninya. Lepas tu boleh jadi Tuhan kalian bahawa akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian syurga, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Boleh teruskan. Okey. Hari kiamat Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Masya Allah. Teruskan. Lepas tu yang nuruhum, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka mengatakan, Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu Maha Kuasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Wah, hebat ayat ni. Hebat ayat ni, Masya Allah. Kalau taubat ni, dia ada beberapa jenis tau Zizi. Dia ada beberapa peringkat, dia ada beberapa jenis. Yang paling tinggi sekali taubat nasuha lah. And then kalau Zizi lah saya tanya, apa yang membuatkan Zizi ada satu turning point? Saya tak pernah ni bercerita begini dengan orang ni. Apa yang boleh saya cakap untuk sejak yang beberapa waktu kebelakangan inilah Ustaz ya. Dia bercakap dengan diri sendiri tau Ustaz. Ada waktu yang time itu saya berfikir macam dalam hati saya, apa yang Tuhan tak bagi lagi dengan kau macam tu. Kau dah buat macam-macam ni, Nur Fazilah. Dia cakap dengan diri sendiri. Kau dah buat dosa macam-macam ni. Kau dah buat salah macam-macam ni. Tapi macam Allah tu masih lagi dibukakan sedikit-sedikit, dibagi juga apa yang kau nak. Jadi apa yang kau nak sebenarnya untuk hidup macam tu. Jadi itu yang buat saya berfikirlah Ustaz, macam mungkin selama beberapa tahun ke belakang ni mungkin aku kurang bersyukur begitu Ustaz, dengan apa yang Tuhan dah bagi. And then ada masa dia kadang-kadang macam kita lupa sebenarnya kita ni dekat mana, tempat siapa yang kita tinggal ni, kita hidup ni macam tu. Jadi itulah saya dah sedikit demi sedikit lah Ustaz, saya bukan cuba, saya akan ubah balik kepada macam mana yang sepatutnya. Sebab tu kata ulama, beruntung ibu bapa yang ada anak-anak yang soleh, tetapi lebih beruntung anak-anak yang ada ibu bapa yang soleh. Ini kata-kata ulama yang sebenarnya betul kata Zizi tadi. Kita kena bersyukur, sebab syukur inilah yang menjadikan seseorang itu boleh kembali taubat. Itu satu poin yang saya belajar daripada Zizi hari inilah. This is what I learn from you today. Satu, syukur ada ibu bapa yang suka nasihat kita.
Nasihat mak bapak itu satu benda yang membentuk kita. Satu benda yang menjadikan kita seorang yang baik, seorang yang sebab tak ada mak bapak dalam dunia yang nak kita gagal. Itu yang pertama yang saya belajar daripada Zizi hari. Yang kedua, yang mendorong untuk kita boleh bertaubat adalah dengan syukur. Betul apa yang Zizi kata, kita kena bersyukur sebab kita ada mak bapak, kita ada nasihat daripada mak bapak kita, and then kita ada kawan-kawan yang baik, kita ada suasana yang baik, kita diberikan rezeki yang macam-macam. Kalau diikutkan dengan kesalahan kita, sepatutnya Allah tak boleh bagi rezeki-rezeki macam tu. Tapi Allah still bagi. Allah still bagi untuk orang macam saya. Untuk orang macam saya, kalau dihitungkan dengan apa benda-benda yang biasa saya buat sebelum-sebelum ni, tak sepatutnya Allah Ta'ala bagi saya jadi seorang ustaz yang orang nak dengar. Sepatutnya lah. Tapi Allah bagi. Jadi Alhamdulillah, kalau saya boleh share dekat sini, ini yang saya dapat daripada Zizi tadi. Daripada ulama' kata taubat nasuha ni dia ada 3 step. Maknanya kalau nak buat taubat nasuha kena 3 ni. Kalau kurang salah satu, dia jadi taubat macam kita kata tadi lah, taubat biasa. So yang pertama mesti kena menginsafi, maknanya mesti taubat, mesti macam astaghfirullah, apa aku buat ni, astaghfirullah, semayang. Kemudian dalam masa yang sama aku tak mau dah buat benda ni. Yang ketiga, aku nak jauhkan diri. Dan kalau dia melibatkan orang, macam hari ni kan orang suka fitnah, orang suka mengumpat, orang suka membuka aib orang. So dia kena ada nombor 4. Apa dia? Dia kena pergi minta maaf dengan orang tu. Dia kena pergi minta maaf. Baru taubat dia jadi nasuha. Kita bersangka baik, dia akan memaafkan kita. Tapi dalam sejarah, berapa ramai orang yang tak maafkan orang? Sebelum kita melabuhkan tirai, Zizi ada apa-apa yang saya boleh bantu? Saya nak tanya macam tadi yang Ustaz cakap tu lah, kita dah buat 3 benda tu, tapi yang keempat yang minta maaf dengan orang yang kita lakukan kesalahan atau kita sakitkan hati dia atau kita fitnah tu, secara personal, diri saya sendiri Ustaz, kalau orang yang dah mengata saya tu, saya dah maafkan dah, tapi saya tak tahu kalau ada saya mengata orang macam tu, saya tak perasan ke macam tu, macam mana Ustaz? Saya kena pergi jumpa lah orang tu. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama sekali, adakah kita buat benda tu? Kalau kita betul ada, then yes, kita memang kena pergi minta maaf. Sebenarnya untuk pengetahuan Zizi, apa yang Zizi tanya itu sebenarnya salah satu daripada jarum atau cabang daripada hasutan iblis dan syaitan. Dia memang begitu. Sebab tujuan syaitan ni dia bagi kita bergaduh. Macam dia sengaja timbulkan perasaan untuk macam nak suruh kononnya kita jadi baik. Okey, mungkin semua orang akan tertanya-tanya, dari mana kita dapat tahu bahawa ini modus operandi syaitan? Macam mana kita boleh tahu? Okey, macam mana saya boleh tahu? How can I tell you that ini sebenarnya jarum daripada syaitan? So macam mana? Okey, salah satunya daripada kitab ulama lah. Ulama, kitabnya nama Talbisul Iblis. Dalam tu ada cerita. Tapi yang saya nak bagi tahu ni mudah aja. Apa dia? Cuba tengok masa setan menggoda Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa setan kata dekat Nabi Adam dengan Siti Hawa yang menyebabkan mereka makan buah tu? Dia tak kata pun, kamu ni sebenarnya saya nak hasut kamu semua supaya jadi jahat. Lepas tu Nabi Adam takut. Alamak, takut. Makan buah tu. Tak, bukan. Dia kata dekat Nabi Adam, buah ni sebenarnya boleh bagi kamu kekal duduk dalam syurga. Nampak tak? Inilah contoh penunggang agama. Bukannya macam ustaz yang macam kita ni yang nak berqasidah, yang nak jadi ustaz yang dibayar gaji kita sebagai pensyarah dan sebagainya. Kita bukan penunggang agama. Orang yang menunggang agama ni macam iblis ni. Dia menggunakan agama untuk trap orang. Ini penunggang agama. Untuk Zizi dan kawan-kawan dan diri saya juga, kita bila nak buat, kita kena pandai juga differentiate. Sebab tu macam Zizi berkawan juga dengan Ustaz Fakrul, Ustaz Bazli, dengan saya, dengan sebab. So ada apa-apa yang terlintas, mesti kena tanya. Supaya benda boleh clarify. Sebab kita duk sangka kita nak jadi baik, tapi tengok-tengok sebenarnya hujung jalan jumpa dengan setan. Jumpa dengan dia. Jadi itu salah satu dia kenapa kalau betul buat salah baru minta maaf. Kalau tak ada, hanya agak-agak sahaja, jangan, sebab dia akan mendorong kepada kita akan membuatkan orang tu pula rasa sangsi dengan kita. Jadi untuk Zizi, untuk nombor 4 tadi tu, kalau betul-betul kita ada buat, yes, kena pergi minta maaf. Kalau dia dah meninggal, kata ulama, pergi minta maaf kat waris dia.
Pergi minta maaf kat waris dia. Minta waris dia tolong maafkan kita. Sekiranya betul kita tak buat apa-apa, just agak-agak saja. Jangan agak-agak, tak payah agak-agak. Alright? Boleh okey. Jadi semoga Allah Taala sudi menerima taubat kita dan menjadikan kita di kalangan insan dan hamba Allah yang baik. Kerana Allah Taala kata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah untuk kita semua lah. Allah cintakan orang yang bertaubat dan menyucikan diri dia. Dalam bahasa kita hari ini nak mudah faham, siapa yang bertaubat, Allah kata dekat dia, I love you. Alright. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Zizi, semoga Zizi diberkati. Dan untuk anda semua, untuk episod kali ini, alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dapat belajar dua perkara daripada Zizi Kirana. Yang pertama, bersyukur bila kita yang pertama mesti ibu bapa kita menasihatkan kita jangan rasa rimah. Yang kedua, bersyukur dengan benda yang ada di keliling kita yang boleh membawa kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga daripada tulisan ulama cara nak bertaubat, termasuk yang keempat kalau melibatkan dengan orang lain, iaitu menginsafi, berazam tak mau buat dah, jauhkan diri dan melibatkan orang lain, pergi minta maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Zizi. Waalaikumsalam.